Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, sebuah kitab yang telah disusun hadis-hadisnya oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dan pada malam ini kita masuk pada perbincangan yang berikutnya, iaitu pada kisah kita yang berapa ya? Kisah kita yang ke-34. Kisah kita yang ke-34 bertajuk Al-Mahdi. Perbincangan dalam kisah yang ke-34 ini memiliki hadis-hadis yang begitu banyak sekali. Jadi, apa yang akan kita lakukan ialah saya akan membahagikan perbincangan ini pada dua bahagian. Jadi malam ini kita masuk terlebih dahulu pada bahagian yang pertama. Kita akan baca hadis-hadis di bahagian yang pertama berkaitan dengan Al-Mahdi ini. Baik, kita akan mulakan perbincangan di muka surat 155. Bagi mereka yang memiliki kitabnya, sila untuk bersama-sama dengan saya, kita rujuk bersama-sama kitab kita di halaman 155 pada hadis yang pertama. Kalau kita lihat dalam kitab pun kan, diletakkan nombor macam ni. Jadi kita tahulah, sekarang saya baca hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama menyebutkan tentang nama Al-Mahdi sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Nama Al-Mahdi, dia kata, riwayat daripada Abdullah ini, ana Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, dunia ini tidak akan kiamat. Dunia yang kita duduki sekarang ini tidak akan kiamat. Hingga bangsa Arab diperintah oleh seorang lelaki daripada ahli baitku. Maknanya daripada keturunan Nabi SAW. Dan namanya sama dengan nama Nabi SAW. Kita fahami di sini bahawa nama dia ialah Muhammad bin Abdullah. Inilah Al-Mahdi. Nanti akan muncul seorang lelaki daripada keturunan Nabi SAW yang mana namanya sama dengan Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Baik, ini hadis kita yang pertama. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW beritahu kepada kita siapakah dia, apakah yang dia lakukan ketika dia itu nanti dengan gelarannya sebagaimana dengan namanya yang sama dengan Nabi SAW. Jadi di sini pada hadis kita yang kedua daripada riwayat Abdullah sekali lagi, Nabi kata apa? Anin Nabi SAW qala yali rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Dalam kitab ni atasnya tu kan ada hadis yang sama dengan hadis yang pertama tadi. Jadi Ustazah tak letakkan di dalam slide Ustazah. Jadi kita masuk terus pada bahagian yang di bawah itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh lelaki tadi yang mana dia itu namanya sama dengan nama Nabi SAW, merupakan di kalangan ahli bait Nabi SAW. Yang Nabi kata apa? Kiamat tidak akan berlaku melainkan setelah dia ada nanti. Jadi di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, qala law lam yabqa minad dunya illa yawmun la tawwalallah dzalikal yawma hatta yalya. Jadi Abu Hurairah kata,
sekiranya dunia tidak tinggal melainkan satu hari, nescaya Allah akan memanjangkan hari itu sehingga dia memerintah. Kita faham bahawa Muhammad bin Abdullah yang disebut sebagai nama penuh kepada Al-Mahdi itu nanti, bila dia muncul, dia akan menjadi seorang pemerintah pada waktu itu. Dan tidaklah melainkan dari sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala kalaulah dunia ini tinggal satu hari, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memanjangkan hari itu untuk menjadikan dia seorang pemerintah. Baik, seterusnya kita lihat pada hadis kita yang berikutnya di sini. Hadis kita yang ketiga. Okay, hadis kita yang ketiga menyebutkan bahawa Muhammad bin Abdullah yang nama penuhnya Al-Mahdi tadi Al-Mahdi nama penuhnya Muhammad bin Abdullah merupakan seorang pemerintah di kalangan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muncul nanti di akhir zaman yang mana bila dia muncul itu akan menjadi tanda-tanda hari kiamat. Di dalam perbincangan hadis kita yang ketiga menyebutkan tentang bagaimana cara dia memerintah pada waktu itu. Dalam hadis ini daripada Jabir. Okay, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir ummati khalifatun yahthil mala hathyan la ya'udduhu adadan. Kemudian Nabi kata qultu li Abi Nadrata wa Abil Ala'i. Ini Jabir kata kepada Nadrah dan juga Abil Ala. Atarayani annahu Umar bin Abdul Aziz faqala la. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawa Al-Mahdi itu adalah seorang pemerintah yang sangat adil. Bagaimana? Kenapa dia itu dilihat sebagai seorang pemerintah yang adil dan bagaimana cara dia memerintah sehingga dia diletakkan dalam kategori seorang pemerintah yang adil. Di sini Nabi kata, Nabi kata yang mana Jabir radhiyallahu anhu menceritakan kembali hadis itu. Nabi kata, nanti di akhir zaman ada seorang khalifah, pemerintah seorang khalifah daripada umat aku yang membahagikan harta tanpa menghitungnya. Dia maknanya cara dia memerintah itu, dia akan berikan apa yang dia ada sebagai seorang pemerintah tanpa menghitung, tanpa mengira. Ambil. Macam tu keadaan dia. Susah, tak ada duit, nak makan, apa. Okey, ambil semua ni. Ambil. Dia tak kira, tak ada audit lah kat situ kan. Kata kan, ambil semua, ambil. Nak apa ambil? Semua ambil. Begitu keadaan dia. Inilah dipanggil sebagai Al-Mahdi nanti. Jadi, Jabir berkata, aku pun bertanya kepada Abu Nadrah, dan juga Abu Al-Ala. Adakah kalian berdua berpendapat bahawa dia ialah Umar bin Al-Aziz? Jadi keduanya kata apa? Tidak. Orang yang memerintah itu bukanlah Umar bin Al-Aziz. Tetapi dia adalah Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dalam hadis kita yang ketiga di sini ada satu lagi. Kalau hadis yang saya datangkan dalam slide saya ini kan, saya ambil tadi riwayat daripada Jabir bin Abdullah, iaitu pada perenggan yang pertama. Perenggan kita yang kedua didatangkan kepada kita dengan riwayat yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia menyebutkan di sini tentang sabda Nabi SAW. Apa sabda Nabi SAW di situ? Min khulafaikum khalifatun yahthul mala hathyan la ya'udduhu adadan. An Abi Sa'idin wa Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman khalifatun yaqsimul mala wa la ya'uddu. Bermakna kita ada 3 hadis pada hadis kita yang nombor 3 ini. Okey, nampak tak? Macam ni. Okey, 3 hadis ni. Mana? 3 hadis ni kita ada 3. 1, 2, 3. 3 hadis. Yang penting, ketiga-tiga hadis ini menyebutkan tentang cara pemerintahan Al-Mahdi itu tadi. Yang mana bila dia memberikan harta, dia adalah seorang pemerintah yang memberikan tanpa mengira. Ketiga-tiga hadis ini menunjukkan kepada kita
Nabi SAW menyebutkan dia adalah khalifah yuqsimul mala wala ya'uddu. Dia adalah seorang khalifah dalam kalangan umatku yang membahagikan harta tanpa menghitungnya. Untuk menunjukkan bahawa dia akan tampil nanti di akhir zaman sebagai seorang pemerintah yang begitu penuh dengan kasih sayang, sifat dia penuh dengan penuh dengan rahmat tu kasih sayang lah. Rahmat dalam jiwa dia ini yang sangat menyantuni rakyatnya. Sehingga kesusahan rakyat yang dilihat itu nanti kan dia akan hilangkan dengan memberikan harta tanpa mengira pun. Tak tanya pun, ada berapa? Nak berapa? $100. Bagi contoh. $100, dia tak bagi $100. Dia ambil saja berapa yang orang tu, bahkan lebih daripada apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Dan di sini, kalau kita lihat pada hadis yang nombor 4 dalam kitab kita, menyebutkan tentang jangka masa dia memerintah itu tadi. Sebagai pemerintah yang sangat adil dan menyantuni rakyatnya. Dan pada hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, di situ, menyebutkan bahawa khashina an yakuna ba'da nabiyina hadath. فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدية يخرج يعيش خمسا يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك قال قلنا وما ذاك قال سنين قال فيجيء إليه رجل فيقول يا مهدي أعطني قال فيهفي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. Inilah yang tadi saya katakan tentang Al-Mahdi itu tadi. Yang mana Nabi SAW di sini disebutkan menceritakan tentang keadaan umat baginda di akhir zaman, yang mana pada waktu itu nanti munculnya Al-Mahdi ini. Nabi kata, orang ini dia memerintah selama 5, 7 dan 9 tahun. Ini pendapat-pendapat lah. Yang mana perawi dalam hadis dia keliru dengan mana satu sebenarnya yang betul. Adakah 5, 7 ataupun 9 tahun. Tapi lebih kurangnya begitulah keadaannya. Yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang Al-Mahdi kepada umatku, dia keluar untuk hidup selama 5, 7 atau 9. Jadi dalam riwayat ini, perawi bernama Zaid, dia ragu. Adakah 7, 9 ataupun 5 yang di awalnya itu tadi. Maka Abu Sa'id berkata, kami bertanya apakah itu? Apa yang 5, apa yang 7, apa yang 9? Maka dia pun menjawab, tahun. Dia menjawab. Dia kata, maknanya Al-Mahdi ini, Nabi SAW kata, dia akan keluar, dia akan memerintah selama 5, 7 ataupun 9 tahun. Jadi, ada kata di sini, wahai Al-Mahdi, nanti pada waktu itu Nabi kata akan adalah seorang lelaki yang datang kepada Al-Mahdi itu lalu berkata, wahai Al-Mahdi, berilah kepada aku. Maknanya dia susah dan dia perlukan sesuatu untuk meneruskan kehidupan dia. Maka Nabi SAW pun bersabda, kalau diberikan kepadanya, silap di slide saya tu, kalau lihat tu, saya cuma letak lau. Tapi kalau diberikan kepadanya, lalu. Lau. Silap daripada situ, lalu bukan kalau. Kalau bahasa Arabnya disebut fayahti lahu fi thawbihi. Maknanya lalu diberikan kepadanya apa yang mampu dipikulnya. Maknanya Al-Mahdi tu nanti, bila seorang lelaki tu datang kepada Al-Mahdi, minta kepada dia dengan sesuatu, berilah apa-apa yang boleh berikanlah kepada saya. Al-Mahdi akan beri, sampailah dia letak kat dalam baju kan, letak kat dalam bajunya, dengan sesuatu yang dia sendiri susah. Dia sendiri mampu untuk pikulnya. Maknanya penuh lah dalam baju tu, tapi dia boleh jalan lagi. Di situ maknanya dia bagi saja apa yang dia boleh bahagikan kepada lelaki tersebut. Inilah yang Nabi SAW ceritakan kepada kita tentang keadaan Al-Mahdi itu nanti. Sebagai seorang pemerintah yang mana sangat menyantuni rakyatnya dan juga memerintah dalam jangka masa 5, 7 dan 9 tahun. Kalau kita lihat jemaah dalam kitab kita di muka surat 158 di situ, kita ada hadis yang kelima.
Tapi Ustazah tak bacalah hadis ini. Kerana hadis ini sama sebagaimana hadis yang keempat. Okey, hadis yang keempat. Iaitu lebih kurang samalah kalau kita lihat ya dalam hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, yakunu fi ummatil mahdiyah, akan datang al-mahdi kepada umatku, in qusira fa sab'un, maka jika tempohnya pendek maka ia 7 tahun, tetapi jika tidak maka 9 tahun. Wa illa fatis'un, maknanya Nabi nak kata kalau dia memerintah, kita nak kata pemerintahannya itu dalam jangka masa yang pendek, Nabi kata lebih kurang 7 tahun. Tetapi jika dia memerintah dalam jangka masa yang panjang, ianya adalah 9 tahun. Dan dalam hadis kita tadi kan, Nabi kata apa? Maaf, perawi tadi ragu. Sama ada 5, 7 ataupun 9. Pada hadis yang kedua di sini, kita dapati bahawa Nabi sebutkan, kalau jangka pemerintahannya itu panjang, dia 9 tahun. Tapi kalau pendek, jangka masanya ialah 7 tahun. Kemudian, Nabi SAW pun bersabda, فَتَنَعَمُ فِيهِ ummati na'matan lam yana'amu mithlaha qat. Nabi kata, umatku nanti dikurniakan nikmat yang tidak pernah dikurniakan seumpamanya pada waktu itu. Tu'ti ukulaha. Mereka didatangi bahan makanan, wala tadakhiru minhum syai'a. Dan mereka tidak menyimpan sesuatu pun. Wal malu yawma izin kudusun. Dan harta pada hari itu banyak sekali melimpah. Fayakumur rajul, maka akan berdirilah seorang lelaki. Fayaqulu, dia pun berkata, Ya Mahdi a'tini. Wahai Mahdi, berilah aku harta. Fayaqulu khus. Lalu Imam Mahdi ini akan kata kepada lelaki itu, ambillah apa yang kau nak ambil. Macam tadilah Nabi kata dia akan berikan harta tanpa mengira. Dia tak tanya berapa kau kurang, berapa kau hendak, berapa banyak yang kau nak ambil, dia tak tanya. Dia cuma kata, ambillah apa yang kau nak ambil. Begitu keadaannya Al-Mahdi ketika dia memerintah. Yang mana dalam pemerintahannya itu Nabi kata akan ada harta yang banyak sekali melimpah, kan, sehingga rakyatnya diberikan dengan harta tanpa perlu dia kira. Ikutlah suka hati nak ambil berapa. Okey, itu saja sebenarnya perbincangan kita pada malam ini. Saya cuma baca sajalah hadis-hadis yang dikemukakan dalam kisah kita yang ke-34. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada baki 7 lagi hadis yang akan saya baca pada minggu hadapan, termasuk dengan pengajarannya sekali. Bermakna nanti pada minggu hadapan saya akan bincangkan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada keseluruhan. Keseluruhan berapa hadis? 12 hadis yang dimuatkan dalam kisah kita yang ke-34. Yang paling penting di sini ya jemaah, dalam perbincangan kita pada malam ini, kita belajar dan kita tahu bahawa Al-Mahdi ini adalah daripada keturunan Nabi SAW yang akan muncul di akhir zaman. Dia namanya sama sebagaimana Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Baik, seterusnya kita juga belajar tadi kan bahawa Al-Mahdi ini bila dia muncul, dia akan menjadi seorang pemerintah di kalangan orang Arab. Okay? Bila dia muncul itu nanti, dia akan memerintah dengan cara yang sangat santun, dengan sangat rahmah, sangat sayang kepada rakyatnya, sehingga dia akan memberikan harta yang banyak kepada rakyatnya tanpa dia mengira terlebih dahulu. Siapa yang nak harta, dia akan kata apa tadi? Khus, ambil. Dia tak perlu kira, tak perlu tanya dan tak perlu tahu apa yang untuk digunakan harta itu oleh orang tersebut. Dan Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadis itu tadi, yang kita baca tadi, jangka masa pemerintahan Al-Mahdi itu kelak, paling pendek jangka masanya ialah 7 tahun. Tapi jika Allah takdirkan dia itu memerintah dalam jangka masa yang begitu lama, maka jangka masa pemerintahannya adalah 9 tahun. Maka itulah ya keseluruhan yang kita pelajari dalam hadis-hadis berkaitan Al-Mahdi itu tadi. Mudah-mudahannya ini menjadikan kepada kita dengan satu
peringatan bahawa dunia kita ni sudah sangat tua dan bila-bila masa sahaja kita ni akan mati dan hampir dengan hari kiamat. Maknanya semakin dekatlah kita ini kan. Semakin kita rasa macam lama tapi sebenarnya ia semakin dekat. Hanya orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan rasa betapa dunia ini sudah hampir ke akhir zamannya. Dan sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan itu tadi, ia seharusnya menjadi satu peringatan, menjadi satu muhasabah pada diri kita agar kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kan kita hidup sampai bila. Ya mudah-mudahan pada akhir zaman itu nanti ataupun pada akhir-akhir usia kita, ianya adalah penutupan yang terbaik sehingga kita berjumpa Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Okey jemaah, itu sahaja pengajian kita untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk terus-terusan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak. Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.